Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah. Kita dapat berkumpul di negeri Perlis, di mana tempat yang kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk pada malam ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat majlis yang Allah Subhanahu wa taala sendiri agung. Kita ni dijemput di tempat yang agung untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fahamna Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terpanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah hingga kita tidak jahil dengan Allah. Dan nikmat yang paling besar dikurniakan kepada kita adalah nikmat hidup, di mana sebelum ini kita belum lagi ada. Ada disebut-sebut, belum ada lagi. Di waktu itu Allah Subhanahu wa taala sendiri esa. Bila-bila pun keadaan Allah Subhanahu wa taala esa sempurna. Tidak memerlukan untuk diciptakan apa pun. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sempurna, dia cukup memuji dirinya sendiri. Dalam ada asyik entah berentah kita pun tak tahu. Berjuta ribu tahun Allah cukup sendiri, dia memuji dirinya sendiri. Tak memerlukan untuk siapa dijadikan untuk memuji dirinya. Maka Allah dalam keadaan asyik berasyik, maka Allah ingin dikenali, maka Allah menciptakan. Kerana ala tuju tu ingin dikenal. Jadi kita jangan lari tajuk. Tetap juga kita kena man arafa nafsah. Harus mengenal diri kita supaya kita kenal Allah. Sebab Allah jadikan kita semata-mata untuk kita kenal dia. Dan bila kita kenal dia, kita ni tidak ada. Yang ada hanya esanya. Tetap esa. Walaupun diciptakan makhluk-makhluknya yang di langit dan di bumi dan sekalian alam ini, yang tidak mampu kita nak menghitung banyaknya ciptaan Allah, tak lain nak menyatakan diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita nak fahami, ini yang kita nak tahu ala tuju kehidupan kita sebenar. Kalau kita tidak tahu ala tuju sebenar, ataupun kita salah menerka, kita anggap kita ni bila dijadikan Allah, kita harus berbuat baik dan Allah Subhanahu wa taala membalas, ataupun kita minta balasan daripada Allah setelah apa yang kita buat baik di dunia. Itu maknanya kita belum berapa faham lagi. Kita hanya beramal semata-mata nakkan sesuatu yang ada pada Allah. Saya tidak kata salah, tapi hala tuju tu tak sampai. Sebab Allah menciptakan surga dan seisi-isinya nikmat surga tu bukan tujuan untuk kita
duduk di situ. Ataupun kita faham bahawa ala tuju kita, makrifat kita di situ. Bukan. Surga tu ada. Tapi bukan tempat kita nak hala makrifat kan. Kalau surga tu nikmat, kita kena tahu yang menciptakan tu lebih nikmat. Bukan saya cakap pula surga tu tak ada. Surga tu ada. Allah menyatakan surga tu ada. Bagi orang-orang yang innal ladzina amanu, orang yang betul-betul mengenal diri, mengenal Allah, dipanggil amanu, baru terpanggil, baru dilakukan wa amilus solihah, barulah mereka ni beramal soleh. Apa amal soleh tu? Mereka bila melakukan sesuatu, dia tidak menyandarkan dirinya. Dan dia boleh berdiri, solat, dia boleh rukuk, dia boleh sujud, dia boleh memuji. Bukan dia sebenarnya. Tak ada lagi keakuan-keakuan di diri. Kita masih lagi solat, di luar solat, tak macam di dalam solat. Sebab apa? Sebab kita tak mengenali diri, nak mengenali Allah. Kita rasakan solat tu kita yang melakukan sedangkan makna solat itu hakikatnya adalah tiada juga. Serupa juga hidup kita ni. Hidup kita tiada. Yang hidup hanya Allah. Tapi dah berpuluh tahun barangkali kita mengamaliahkan bahawa seolah-olah kita yang melakukan ibadah. Allah suruh kita lakukan ibadah, tapi jangan mengaku itu ibadah kita. Kerana kudrat dan kehendak tu datang daripada Allah. Dan hidup tu sendiri Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi perhatikan benar-benar. Adakah kita di dalam solat melihat wajah Allah? Ataupun kita melihat ganjaran yang Allah nak bagi? Takkah kita rasa bersalah? Solat sendiri adalah menafikan yang ada hanya di solat lah namanya. Tapi kalau kita rasa kita menyembah dia, maknanya ada dua. Siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Jadi kita kena tahu. Bila kita mempelajari ini, baru kita tahu kekhusyukan di dalam solat tu terletak di dalam kita menafikan. Sebelum mengangkat takbiratul ihram. Takbir membesarkan Allah. Ihram haram kita ingat diri, keakuan diri kita. Supaya kita pergi haji, pergi umrah, pakai kain ihram. Tapi pakai kain ihram menyatakan haram diingat diri kita, tapi kita tak faham. Kita pakai ihram macam kita tak pakai ihram. Sebab kita tak faham. Kita ingatkan macam kain putih je sudah. Tu maka itulah kita bila umrah tak dapat umrah yang mabrur. Ya. Tak dapat haji yang mabrur. Jadi itu perhatikan dalam kehidupan kita sejauh mana kita nak mengamaliakan wa amilus solihah. Ya. Yang mana kita letakkan amanu tu dulu, baru amilus solihah. Amanu, beriman dulu bahawa kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Lagi bila kita lakukan amal soleh, amal soleh itu bukan hak kita, tapi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia solat, dia terus menerus menyembah dirinya, puji dirinya sendiri. Tak ada dua pun. Dan tak memerlukan sekalian alam ni manusia untuk menyembah dia. Dan kalau seluruh dunia ni, seluruh alam ni tak sembah Allah pun, Allah tak tetap sempurna. Sebab dia yang mengatur semua. Dia jadikan malaikat, dia jadikan para nabi, dia jadikan wali Allah, jadikan jin, jadikan iblis. Tak lain untuk menyatakan diri dia, cerita-cerita. Cerita-cerita yang Allah Ta'ala nak ceritakan. Jadi kalau kita lari tajuk, kita nak upah pula. Dia lari tajuk. Sebab nikmatnya tadi kita mengesakan Allah tu, kata Nabi Muhammad SAW. Nikmatnya tadi bila tak ada keakuan diri, itu betul-betul mengesakan Allah. Manis tiada pahit. Dan lebih manis daripada
hidangan surga yang paling tinggi sekalipun. Siapa yang dapat tu beruntung dia. Kerana dia dapat pemilik surga punya nikmat di sisi Allah Muqarrabin. Sebab Rasulullah SAW bagi tahu, kalaupun kita masuk dalam surga, nanti hari Jumaat kita nak mengecapi nikmat yang lebih besar daripada hidangan dalam surga. Ada yang tanya, Rasul, ada ke dalam surga tu yang tak cukup lagi nikmat? Ada. Apa dia? Hari Jumaat mereka berpusu-pusu keluar ke satu tempat di mana dia nak melihat wajah Allah di situ. Baru nanti kita menyesal, mengapa daripada dulu aku tidak melihat wajah Allah. Tu. Anak saya tadi, dah sebelum saya nak datang sini, naik kapal terbang tadi, bawa jalan, anak saya cakap, Allah tak memiliki wajah ke bah? Soalan tu tak kena kat saya. Allah tak memiliki wajah ke bah? Kita ada wajah, Allah tak ada wajah ke bah? Macam mana nak jawab ni? Soalan anak-anak ni kadang-kadang kita nak jawab pun. Jadi kita kena wajah Allah tu sekalian alam ini. Kalau kita nampak lagi sekalian alam yang Allah jadikan, masih lagi kita tak memandang wajah Allah. Adakah kita nak jawab Allah tak memiliki wajah? Tentu salah jawapan dia. Kan? Tapi anak saya cakap, kita ada wajah, Allah tak ada wajah ke bah? Itu tadi. Allah memiliki wajah. Sebab dia menciptakan wajah-wajah kita, takkan Allah tu tak memiliki wajah. Jadi kita nak adapkan wajah tu apa? Inni wajah tu wajhiya lillazi fataras sama wati wal. Ini aku mengakui bahawa aku menghadapkan wajah seluruh yang ada sama wati wal, di langit dan sekalian apa yang itu adalah menunjukkan ada pencipta. Jadi jangan kita pandang seluruh yang Allah ciptakan di langit dan di bumi itu wajah yang diciptakan tu wajah. Tapi kita kena pandang siapa yang menciptakan wajah tu. Baru kita nampak wajahul fa'inama tuwallu fasama wajah. Faham? Maknanya jangan kita menggunakan penglihatan mata kita. La tudrikul absar wa huwa yudrikul. Kita tidak memiliki penglihatan. Siapa yang bagi penglihatan? Jadi kita lihat dalam penglihatan Allah, baru kita nampak bahawa yang melihat Allah hanya Allah. Jelas? Wa yabqa wajhu rabbika zul, yang jelas, yang ada wajhul, semuanya kullu man 'alaiha. Walaupun Allah nyatakan semua, tapi Allah declare balik, Allah katakan jangan kau pandang apa yang aku nyatakan, tapi akunya yang menyatakan tu harus kau. Jadi melihatlah dengan penglihatanku, baru kau nampak bahawa itu semua adalah, yang kau lihat adalah dengan penglihatan aku, maka kau akan menampak aku dengan aku. Ditanya kepada Sayyidina Ali, adakah kau melihat Allah di dalam solat? Sebelum solat lagi dah kulihat Allah. Macam mana lihat? Kita tak boleh lihat Allah dengan penglihatan mata. Tetapi keyakinan dia bagi kepada kita penglihatan. Jadi kita melihat dengan penglihatan Allah, barulah kita nampak wajahul Allah. Dia laisa kamitslihi syai'un fil ard wala fis. Tidak boleh diserupai wajah-wajah apa pun. Nabi Musa melihat cahaya je. Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala je lebur. Belum lagi melihat wajah Allah yang betul, baru lihat cahaya. Kerana wajah-wajah Allah ni terlindung dengan cahaya. Faham tak cahaya terlindung? Apa maknanya? Maknanya Allah ni terlalu
nyata dan jelas. Cahaya jadi pelindung. Tersebabkan terlalu terang jelas wajah Allah hingga jadi gelap kita sebab cahaya terlalu Cuma patri itu. Boleh kita lihat cahaya patri itu kuatnya tadi. Gelap itu tadi kan. Itu baru cahaya di dunia. Apalagi cahaya Allah tu ada berlapis-lapis. Nurun ala nur. Cahaya berlapis cahaya. Aduh. Jadi setiap cahaya tu ada 500 cahaya, dinding cahaya. Satu dinding ke satu dinding 500 tahun perjalanan. Bila nak sampai kepada cahaya yang asliah? Bukan Allah tu cahaya tetapi itu baru dinding. Dinding untuk kita melihat Allah adalah cahaya. Nurun ala nur. Maka tu dia katakan yahdillahu linurihi mai. Allah menyuluh pada semua ni, sekian alam ni, may yasha. Wa yadribullahu al-amsala, dan Allah jadikan semua tu perumpama amsalah. Perumpamaan saya amsalah. Jadi apa pun Allah jadi sekian alam ni, Allah yang suluh supaya kita tahu itu perumpamaan aku yang jangan kau nampak tu. Tapi kau kena nampak siapa yang menjadikan amsalah, perumpamaan tu. Supaya kau tahu bahawa aku yang nyata, maka aku menyatakan barang itu. Cahaya tu supaya kau tahu siapa pemilik cahaya tu tadi. Jadi lebur tak kita? Leburlah. Bila lebur tak ada keakuan diri, waktu itulah dialah yang tak ada dua lagi dah. Kita dengan tak ada lagi. Kata Nabi Khidir AS, tidak ada lagi perumpamaan antara aku dan engkau lagi. Tak ada perantara aku dan engkau. Maknanya dia dah lebur, tak ada, yang ada hanya Allah. Itu kita nak sampai hakikat wal ma'rifat. Itu nama dia kemerdekaan. Itu nama kemerdekaan. Supaya macam kita sebut Allahu Akbar. Jadi bahasa kita ni merdeka. Tapi istilah dia sebenarnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tegaknya Allah sekian alamnya, Allah Maha besar. Merdeka umpama dia sama juga. Kita dah tahu bahawa dia aja yang Allah Subhanahu Taala aja yang kita ikuti. Merdeka. Itu. Baru kita faham. Bagi faham kepada anak-anak cucu kita. Siapa-siapa pun kita kena faham. Baru kita tahu kemerdekaan kita ni adalah kemerdekaan palsu. Sebab kita tak kenal lagi. Apa tu merdeka untuk diri kita tu? Untuk lepas kita dengan Allah dulu merdeka tu. Kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Masih merasa lagi aku yang angkat barang ni. Masih lagi aku yang angkat takbiratul ihram. Masih lagi aku rukuk, aku sujud. Akunya. Ada lagi antara aku dan engkau. Masih lagi menyekutukan Allah. Kita rasa Allah di depan, kita di sini, kita sembah Allah kat depan. Syirik. Allah bukan boleh diumpama macam Tuhan-Tuhan lain. Kepala gajah kat depan, kau pergi nyembah siapa? Allah bukan begitu. Allah suruh kau hilangkan diri kau dulu, dan baru betul namanya solat, bahawa engkau tahu bukan engkau, dialah. Maka bila kau dah tahu solat khusyuk wa tawaduk tu, maka terbawa-bawa di luar inna solata tanha anil fahsya'i wal. Solat tu dapat mencegah perbuatan keji. Apa perbuatan keji tu? Tak ada keakuan diri. Sebab bila ada keakuan diri, menjemput segala macam malapetaka ataupun maksiat-maksiat yang lain. Jadi besar tak? Maksiat yang paling besar tu adalah buka pintu maksiat. Apa buka pintu maksiat? Keegoan, ada kesombongan. Iblis banyak ilmu tapi sombong, dia dijauhkan. Itu menjadi kepada kita amsalah linas, perumpamaan. Supaya kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sekalian alam ini untuk linuriyahu
min ayatina. Untuk disuluh menjadilah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita tengok kerusi kayu, kita nampak ada pokok apa yang dia berasal daripada pokok. Dan pokok tu daripada benih. Dan benih tu tak lari daripada Allah. Jadi adakah kita melihat kerusi kayu tu, kita nampak kerusi kayu, atau kita nampak yang menjadikan benih pokok tu siapa? Kalau tidak, ada tak apa ni kerusi kayu tu? Kalau benih pokok tu benih kayu garu ke, kayu bertam ke, kayu apa cengal ke, kalau Allah tak campakkan benih, maka tak adalah kayu. Jadi adakah kita nak nampak lagi kerusi tu kerusi? Maka kita tidak merdeka. Masih lagi pandangan kita tidak merdeka. Sebab kita melihat dengan penglihatan hawa nafsu lagi. Kalau kita buangkan la tudrikuhul absar, la, Allah Ta'ala kata engkau tidak memiliki absar, penglihatan. Tapi kita nak mengaku juga kita memiliki. Sebab tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Kita dah pakai mata kita ni, kita rasa kita melihat sesuatu apa. Kita mengaku kita yang melihat. Tapi bila kita belajar ni, alhamdulillah, kita nak lihat sembarangan, kita nampak kipas pun kita tak berani nak kata kita nampak kipas. Kita nampak wajahul. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak aku pandang sesuatu itu melainkan Allah lah dahulu. Tidak aku pandang sesuatu melainkan di dalamnya Allah. Tu lagi Sayyidina Ali kata, semua sahabat-sahabat tak lain, dia pandang Rasulullah aja Allah lah. Sebab mereka tidak memiliki penglihatan. Dan bila Allah bagi penglihatan, kita melihat dengan penglihatan Allah. Bukan kita mana melihat penglihatan, maka kita akan nampak semua sekalian alam ini Allah. Bukan Allah tu banyak, Allah lah yang menciptakan. Ini wajah tu wajhiya lillazi atas. Kau hadapkan wajah kepada sekalian yang menjadikan sekalian alam ni Allah jadikan. Allah lah kan. Jadi kita nampak siapa yang menciptakan sekalian alam tu? Wajah tu lah. Jadi kita tak memiliki wajah. Yang memiliki wajah tu adalah Allah. Kita ni lebur. Maka tu kita jahil. Kita rasa macam kita nampak sesuatu sebab kita tak buat sesuatu yang Allah Ta'ala suruh. Pandang, kau tak memiliki pandangan. Tapi kita lawan, kita rasa kita milik, boleh. Maka tu kita tak dapat memandang Allah kat dunia lagi. Buta. Dan bukanlah bagi maksudnya saja ni nampak Allah, Allah ni berbentuk. Bukan maksudnya bentuk. Sebab Allah tu tak boleh kita seumpamakan. Kita kata Allah ada sini pun tak boleh. Kata ke atas Allah ada, tak boleh. Allah kat bawah kot, tak boleh. Kanan tak boleh. Tak boleh. Allah tak ada di mana-mana. Maknanya laisa, kami tak boleh diseumpamakan. Ada di tempat waktu ni Allah aku jumpa kat sini Allah. Waktu ni Nabi Musa dia nampak cahaya, bukan Allah. Tu cahaya. Di situ di bukit tu cahaya. Di situ dia lebur, barulah dia melihat Allah. Jadi selagi kita ada keakuan diri, kita tak akan dapat melihat Allah. Jadi mohon pada Allah, leburkan diriku ya Allah. Bila kita lebur, ya Allah nikmatnya. Mana pun pakai nama tu aluf. Kita nampak Allah mana pergi. Kita ni angan-angan ke apa rumah kita kampung Melayu apa. Angan-angan pun kita duduk, kita nampak Allah dah. Macam mana kau nampak Allah tu? Mengajilah. Allah kau tak bukan boleh melihatnya. Kerana dia tidak boleh diseumpamakan. Di tempat, bentuk, af'al. Jadi cukup kita meyakini bahawa Allah tu meliputi atas segala sesuatu. Wa huwa ma'akum ainama, mana pun kau pergi, dia tetap ada.
Mana pun kau berpaling, menghadap, tak menghadap, tetap dia tu, kau menghadap dia. Tetap kita menghadap dia. Kalau tak faham, si Haji ni pandai kipas, Allah tu kipas. Bukan. Kita nampak besi yang ada pada kipas tu, yang menggerakkan tu, semuanya daripada Allah. Jadi jangan ditunjuk tu, tunjuk. Ada kali pernah Rasulullah mula-mula tu, dia solat, Rasulullah pandang ke atas. Jadi banyak orang ikut, seolah-olah Allah tu ada ke atas. Maka turun ayat. Fa'ainama tu'alufan. Mana pun kita hadap, mana pun kita berangan-angan, mana pun kita makrifat, di situ wajahul. Jadi ke mana pun kita hadapkan wajahul, ke mana pun kita pergi, wa huwa ma'akum ainama kun, dia takkan terpisah. Sebab dia aja yang ada. Kita ni tak. Bila kita rasa kita ada, kita akan tercari-cari. Mana Allah? Aina, di mana Allah? Aina, di mana? Kita tercari cara. Tak? Sedangkan Allah SWT, kita tak payah cari. Sebab yang nyata dia, kita yang tak ada. Yang ada hanya Allah. Lahul mawjud illa Allah. Diperhatikan betul-betul dalam diri kita. Adakah kita betul-betul di dalam solat itu, kita dapat solat yang dipanggil dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita rasa, kita bukan rasa, dia yang angkat, dia yang membesarkan diri dia, dia yang menyebut, dia balik yang puji kat tengah, dia yang suruh. Dalam solat kita buat begitu. Lepas tu ajar diri kita di luar solat pun seperti di dalam solat kehidupan kita. Maka kita akan, tatkala itu kita gaib, Allah gaib kan kita, yang nyata hanya Allah. Sebab Allah SWT tu ghaibal ghuyub, gaib daripada segala yang gaib. Kalau ada orang gaib, ada lagi gaib, ada lagi gaib, ada sampai Allah SWT yang maha gaib, ghaibal ghuyub. Maknanya kita tak dapat memandang Allah. Tetapi bila Allah memberikan kita penglihatan, dapat tak? Jadi bukanlah kita yang melihat Allah, tetapi dialah yang melihat. Dan ditukarkan dalam kehidupan kita. Selagi kita tak tukar, makna kita masih lagi keakuan diri. Keakuan diri manalah kita nampak. Faham tak? Maknanya jangan dikatakan pula Allah tu boleh kita bentuk, Allah letak pada tempat. Bukan. Tetapi mana-mana pun kita bila dah tahu bahawa kita tidak memiliki penglihatan. Cuba ajar, kita tak memiliki penglihatan. Penglihatan tu adakah di luar atau di dalam? Penglihatan tu daripada dalam roh, urusan Allah. Tapi kita ni mengaku, kita rasa kita yang melihat. Sombong. Nanti bila nyawa kita nak dicabut, baru kita tahu, ya Allah, baru aku sedar penglihatan ni adalah penglihatan kau, ya Allah. Baru aku sedar pendengaran ni pendengaran. Sekeliling kita dah rasakan, ya Allah, perit sangat azab ni. Apa Allah bagi sikit je pernafasan. Bersyukurnya kita, ya Allah. Nampak? Banyak yang nikmat Allah bagi, kita lupa. Kita seolah-olah tak nampak Allah SWT yang bagi tadi. Kita nak lagi. Tapi bila dia bagi susah kat kita, kemudian dia bagi senang, baru kita hargai, ya Allah. Kalau tak sakit gigi, kita tidak tahu nikmat bila baik. Kan? Bila kena sakit gigi, baru kita tahu nikmatnya bila kita tak sakit gigi. Tapi sedikit orang yang bersyukur, kata Allah SWT, sedikit. Jadi mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang sedikit tu. Sentiasa bersyukur. Bersyukur ni satu pilihan daripada Allah. Sebab Allah dalam Asma Husna dia syakur. Maha bersyukur. Macam mana maha bersyukur Allah?
Allah apa keadaan pun dia sentiasa syukur tu apa? Terimakah? Dia cukup dengan diri dia sendiri. Kau puji macam mana pun Allah tetap. Ke Allah nak berubah, kita puji Allah, Allah tu jadi lagi hebat? Tak ada. Kita puji Allah, Allah rasa jadi bangga aku puji. Tak, Allah tetap gitu. Kau puji berapa puluh ribu tahun pun, Allah tetap maha sempurna. Habis puji tu kita pulangkan balik sebenarnya. Sebenarnya dia lah memuji diri dia sendiri, barulah sampai. Puji apa Ustaz? Puji Kudus ala Qadim. Kudus mana makhluk kepada ya Qadim, ya Allah SWT. Tak boleh. Habis puji Qadim ala dia dengan dia baru sampai. Jadi jangan mengaku bila kita puji, bukan saya kata tak boleh puji. Bila kita puji, jangan ingat kita yang memuji dia. Dialah memuji diri sendiri. Sebab kalam siapa yang kita ucap ni? Dan siapa bagi rasa untuk puji? Dan siapa balik nak bagi dengar puji? Dia boleh alih syok balik, dia dengan diri. Itu nak didudukkan tauhid yang sebenar kepada dinding zat. Bukan kaji zat, sampai dinding zat tu. Nikmatlah hidup kita. Kita sentiasa berkehidupan dengan Allah. Tapi kalau kita tak mengaji ni, kita rasa kita yang menyuruh Allah, aku nak ni, Allah aku nak ni. Ya Allah. Tersilap besar kita. Habis bila kita faham, kita tengok balik, bangun tidur pun Allah susun kita nampak. Kita fikir apa, semuanya kita nampak, semuanya Allah. Itu nama kehidupan. Tu Rasulullah kata, kebanyakan manusia bila dia nanti mati baru dia tahu. Lepas mati tu, baru dia tahu kehidupan dia disusun oleh Allah. Tak guna dah. Patutnya masih sekarang kita rasai hidup kita disusun oleh Allah. Tak, aku minta. Ya, kau minta, tapi itu semua dah disusun oleh Allah. Kau akan minta apa, Allah akan bagi. Allah akan dudukkan kau di makam ini, di makam ini. Sentiasa kita rasakan dia aja yang menyusun. Ada orang kadang-kadang minta maaf, saya cakap, kalau dia dah banggakan sesuatu selain Allah, maka rosaknya makin besar. Makin besarlah kita mengagungkan, kita memuliakan, maknanya makhluk. Sedangkan makhluk tu tak punya apa. Tapi kalau kita faham, kita dah duduk dalam keadaan dia je. Apa pun kita nampak sekian alam ni, sekali pandang, kita nampak dia je. Kipas yang pusing, bunyi aircon, semua kita dengar sekali pandang, dia, tak ada kita dah. Maka kita telah difanakkan oleh Allah. Kita dah difanakkan oleh Allah, Alhamdulillah. Ini yang manis saya cakap ni, maknanya kita dah tak ada keakuan diri, manis hidup kita. Cubalah pendengar-pendengar YouTube yang dengar, cuba belajar berjalan. Kita kena ingat setiap langkah tu diangkat oleh kaki kita oleh Allah. Nikmatnya kalau kita dah dapat tu. Selama ni kalau kita tak belajar, kita jalan, kita tak terfikir pun yang angkat kaki kita tu Allah. Orang dulu-dulu nak kahwin kan, dulu-dulu dia angkat apa tu, macam raja dulu-dulu. Dia angkat apa tu? Angkat raja naik atas kan, 4-5 orang kan. Sebenarnya kita ni diangkat oleh Allah ke mana pergi, datang ke sini. Tu. Siapa yang memperjalankan asrah? Memperjalankan kita sampai di sini. Allah. Masa kita rasakan kebesaran Allah. Dia je lah keagungan dia. Dia lah Esa. Cerita dia semuanya. Kisah-kisah dia nak kisahkan. Baru kita nampak malaikat, jin, iblis, semua cerita Allah. Ada nak risau lagi? Ada tak nak risau lagi? Tak ada, kita duduk dalam benteng Allah kan? Yang risau tu, takut kita ni, rasa ada keakuan diri. Baguslah tu. Risaukan, ya Allah. Janganlah aku rasa keakuan diri. Aku dah kau pilih aku, ya Allah, hingga aku lebur. Janganlah adakan aku balik, ya Allah. Rasa keakuan diri aku lagi. Tolonglah, ya Allah. Itu doa Rasulullah. Supaya tetap teguh kita nak duduk di situ. Manis, seronok.
Best. Nikmat. Tak ada nikmat lebih besar lagi. Melainkan kita dah dileburkan oleh Allah. Asyik kita dengan Allah hingga tak ada keakuan diri. Yang asyik hanya dia dengan diri dia sendiri. Itu hala 7. Merdeka tak? Merdeka tak payah lagi kita nak laungkan banyak kali. Cukup merdeka kita jaga tu. Ya? Kita dapat jaga tu, tak adalah keakuan diri, Allah leburkan kita. Merdeka tak? Merdeka. Kita duduk kat situ, kita faham dah merdeka kat situ. Baru kita tahu merdeka untuk negara, merdeka untuk yang lain-lain negara. Baru kita faham. Sebab ibu dia adalah kita kena faham, kita ni kena merdeka. Buangkan keakuan diri, kita merdeka dah. Ada keakuan diri, tidak merdeka. Kau laung 1000 kali satu hari pun. Tu. Pagi-pagi manusia di Malaysia hari kemerdekaan 31 Ogos semalam kan. Pagi-pagi pukul 2 pagi start pada pukul 12. 1 pagi, 2 pagi tunggu untuk sampai ke pagi tak subuh. Saya pun tak tahu buat apa subuh, kat mana dia solat saya pun tak tahu. Masjid kosong juga di kawasan tu. Tak tahu dia solat subuh mana. Ramai-ramai dari negeri Pahang, negeri Johor, Kedah, semua kumpul di Dataran Merdeka. Sebab di penjak PKP tu 3 tahun tak ada raptai, tak ada tembak-menembak kat atas tu malam Malam 31 Ogos tembak menembak tak ada. Sekali baru-baru ni dia tembak betul-betul. Ada tembak betul-betul. Tapi tak faham juga apa kemerdekaan. Kesian. Kini tengah duduk ni. Apa tu? Jet apa benda? Jet apa dah nama dia apa? Otik tahulah dia askar. Saya tak tahu jet jenis apa. Terperanjat orang. Merdeka! Ramai-ramai. Bunyi. Itu ke rasa merdeka? Itu orang yang perang. Dia lawan British. British tuduh dia ni pemberontak. Kan? Itu orang yang faham merdeka. Itu orang yang faham arti merdeka. Yang kau pergi British tu tak ada kena-mengena dengan kita. Tapi orang kita dah dipengaruhi. Kau nak merdeka, kau kena ikut cara. Padahal dia datang, British datang, dia laga-lagakan kita sama kita. Supaya dia dapat harta-harta yang ada kat ni, dan supaya dia punya agenda manusia di Malaysia dapat merdeka tapi ikut sistem aku Yahudi. Itu kita merdeka, kita raya kesian dia tengok. Terbang-terbang pun merdeka. Tak faham merdeka. Tak faham merdeka, kesian tengok. Ramai datang tu start pada pukul 2 pagi tunggu. Start tu perarakan tu merdeka tu pukul 8 pagi. Pukul 2 pagi, 12 malam. Cucuk langit tembak. Tunggu merdeka. Tak faham merdeka, kesian. Kesian lah. Dah diajar oleh Yahudi kan. Kita dah lama dah. Semenjak merdeka. Berapa tahun dah kita merdeka? Saya pun malas nak kira. Sebab saya tak iktiraf Malaysia ni merdeka bagi saya lah. Minta maaf lah. Siapa nak iktiraf? Bagi saya merdeka dengan Allah. Dan kalau saya dapat, kita sama-sama bawa Malaysia ni ikut sistem Allah SWT dan sistem Rasulullah, merdeka. Saya sendiri itu. Tapi kalau masih lagi sistem perundangan kita, masih lagi kita dalam rumah-rumah orang Malaysia ni semua tak mengamalkan sistem, betul-betul sistem Allah, mengamalkan sistem Yahudi, perbankan, sekolah, masih lagi itu, makna kita tak faham merdeka tu. Sedih lah. Sedih dah 60 berapa tahun? 65 tahun. Sedih. Ada yang tak tahu lagi apa tu merdeka, banyak lagi. Dan kalau kita pun tahu merdeka, baru kita akan merdekakan diri kita, iaitu kenal diri, kenal Allah. Itu arti merdeka sebenar. Tak ada keakuan di diri. Itu tadi. Jadi Rasulullah SAW dia utus dengan kebenaran.
Bukan Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT dengan kebatilan. Jadi sistem yang selain daripada Allah, sistem batil. Jadi kalau kita nak ikut sunnah Nabi, mengikuti yang hak. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Kebenaran tu tadi baru kita pegang, iaitu apa kebenaran? Kita kenal diri, kenal Allah. Kita duduk kat kebenaran tu. Adakah sabar dulu ke apa? Hak dulu. Sabar dulu ke hak dulu? Ada kalanya kita tak boleh memakai sabar dulu. Kita kena pakai kebenaran. Sebab Allah bagi tahu wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Adakah Allah Taala kata sabar dulu? Hak dulu. Apa hak dulu? Buang keakuan diri. Allah baru kita boleh pegang hak, baru boleh kita sabar. Kita tersilap. Maka itu kita kalau kena sesuatu sabar, bukan sabar, berpindah daripada situ. Mencari kebenaran baru sabar. Ni kita apa sabar? Itu bukan sabar. Kita kena cari hak pada kebenaran, bahawa kita nak duduk di dalam negara kita, anak cucu kita yang betul-betul erti merdeka. Indonesia merdeka lawan Belanda. Siapa yang turun padang melawan Belanda? Kiai-kiai, Habib-habib, pondok-pondok pesantren, orang Islam yang merdekakan melawan Belanda. Keluar tak Belanda? Tu betul. Kita ada berjuang. Yang berjuang Mat Kilau, Tok Paman dan dia punya pengikut-pengikut dianggap pemberontak. Jadi siapa yang British lantik? Orang kita yang menjadi tali barut. Munafik. Minta maaf saya cakap, saya kena jelaskan bahawasanya kemerdekaan kita ini adalah palsu. Sebab kita tak tahu erti kemerdekaan yang sebenar. Hanya Tok Paman, Mat Kilau, Tok Kenali, wali-wali Allah itu sebenarnya yang memperjuangkan. Tapi mereka ni dianggap sesat, dianggap macam-macam oleh Yahudi, British. Kitab-kitab yang tulis tangan semuanya British ambil, kumpul-kumpulkan, hantar ke London ke apa, untuk disembunyikan sejarah manuskrip yang aslinya. Raja-raja kita ni macam mana derajat wali raja-raja kita dulu. Kan? Bila sampai British datang, dia lagu-lagukan. Dia bagi rakyat tu, nak bagi rakyat ni dia naik. Supaya bila rakyat dah banyak ikut British, maka dia bubarkan raja-raja tu. Dia lantik raja di bawah pemerintahan British untuk aku bagi merdeka, tapi syarat dia kau jangan tinggalkan sistem aku. Dan kau harus bayar tahunan-tahunan kepada aku kerana aku menyatukan kau untuk dapat merdeka. Tak ada kena mengena dengan. Dari kebodohan kita tadi, orang kita kebanyakannya bodoh campur tolol. Kalau sekadar bodoh dia boleh diajar. Tapi kalau tolol, bodoh campur tolol, botol nama dia. Dua-dua tu bersatu. Bodoh campur tolol, botol nama dia. Kebanyakan jadi botol semua, habis ikutlah Yahudi sampai sekarang. Merdeka tak macam mana, apa benda merdeka pun saya tak faham. Jadi bila dilaungkan merdeka, naik buru Roma. Saya pun tak tahu naik apa buru Roma. Kau pun tak faham merdeka, buru Roma kau nak kembang kenapa? Bukan kau pergi berjuang pun. Tak? Kau lagi jahanam lagi kembang. Jadi pegang pada hak. Janganlah kita tertipu. Kita ceritakan ni supaya kita jangan sampai tertipu terus. Diperbodohkan oleh Yahudi. Saya kesian. Saya bukan marah. Kita bukan nak menentang. Kita bukan nak berpisah. Kita nak sama-sama sedar, bangkit. Kalau kita tak mulai pada hari sekarang ini, perjuangan untuk nak dapat kemerdekaan yang asli, apa dia? Buang keakuan diri dan kita nak ngikut sistem, betul-betul sistem Allah dan Rasul.
Tapi kalau kita kata merdeka, kita masih ikut sistem-sistem Yahudi. Perbankan dah tentu-tentu Yahudi. Sekolahan kita pun tentu-tentu Yahudi. Sistem dia kita pakai. Apanya yang kita apa? Saya bukan suruh lawan, cuma kita sekarang sistem pelajaran aja bukan mengarah kepada mengesahkan Allah. Itu kita bangga-banggakan mereka tu. Patutnya kita kena banggakan sistem yang mengesahkan Allah. Setiap kali anak kita naik darjah 1, naik darjah 2, bertambah dia kenal Allah. Naik darjah 3, anak kita bertambah akhlak baik, bertambah kenal Allah. Kenal diri, kenal Allah. Patutnya gitu. Ini tidak bertambah dia berilmu, bertambah sombong dia kepada anak-anak kita. Kita pula hantar anak pula yang tak faham ni. Bukan bumi sini lah. Nak belajar rajin-rajin, nak apa universiti, dapat PhD, senang nak cari kerja nak. Ya Allah. Itu train anak kita supaya akhlak. Nak kau belajar, makin lama kau belajar, makin lama kau berakhlak, makin lama kau beradab sopan santun dengan Allah, dengan makhluk. Itu PhD kau nak. Kalau kau tinggi macam mana, tapi kalau kau sombong kau dengan Allah, tak kenal diri, tak kenal, tak guna ilmu kau nak. Jadi kau belajar makin tinggi, makin kau kenal Allah, makin kau takut pada Allah, makin kau rindu pada Allah. Itu betul-betul ilmu yang sejati nak. Tu baru kita nak bagi faham anak-anak cucu cicit kita. Ya. Kita sendiri jadi Mahdi. Bukan kita Imam Mahdi, yang dapat petunjuk Allah, kenal diri, kenal Allah, dan dapat mengajak, memberi manusia mengenal diri, mengenal Allah. Itulah ahli merdeka lah kita. Kalau ada dalam diri kita, tak payah kita laungkan. Kita dah merdeka sebab kita ajakkan manusia ke situ. Kita dah tahu ala tujuan sebenar. Alhamdulillah. Saya cukup sampai situ dulu. Cakap berapi-api, kena ulur duit dia, habis hilang merdeka. Aduh, insya-Allah. Pegang. Bagi sana bilik. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Alhamdulillah, pada saat ini saya rasa sayalah orang negeri ini yang paling gembira. Sebab orang daripada jauh mai memberikan kuliah, naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok dia jadi macam 4, mana kata Perlis, Selangor, Johor, Kelantan. Masya-Allah. Cukup 4 penjuru. Okey, selepas kita mendengar ceramah daripada Ustaz Aziz, apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat setelah mendengar ceramah Ustaz Aziz? Jadi pada pandangan saya, kalau orang tanya saya ni penunggu apa? Penunggu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu apa? Tunggu apa mu? Tunggu Rasulullah. Tunggu Rasulullah. Paling kita punya penghulu sekali. Yang kedua, buat apa? Yang kedua, kita tunggu, kita buat apa? Sambil tunggu tu, kita selawat. Selawat banyak-banyak, selawat. Jangan putus-putus. Bila kita selawat tu, Allah bukakan segala rahsia. Allah bukakan segala benteng. Allah dirikan segala benteng. Allah bukakan kefahaman tentang kalimah la ilaha illallah. Ada orang dengar ceramah ini bertahun-tahun tentang apa tu, tafsir bagi kalimah la ilaha illallah tu, tapi tak peh-peh. Angganu kata tak kok cetong. Cuba nak faham, tak faham juga.
Darut cetong. Makna tak larang nak faham, tak boleh nak faham, tak masuk-masuk juga. Sehinggalah Allah yang memberikan faham. Walaupun dia cerdik macam mana pun, ada PhD ke pun, tak boleh nak faham. Kadang-kadang kita orang kampung bola kambing, tanam padi, alhamdulillah boleh faham. Alhamdulillah boleh faham. Syukur banyak tu. Memang syukur banyak-banyak tu. Itu kalau boleh kita sujud syukur, kita letak dahi kita ni, so, kerana alhamdulillah kita boleh. Allah Ta'ala, bukan kita boleh faham, tak betul perkataan tu. Allah yang mengurniakan kefahaman. Sebab ilmu ni, maksud ilmu ialah sama ada kita, dia maksud dia ketibaan makna. Maknanya sama ada Allah yang menyebabkan kita diberikan makna, ataupun kita yang pergi kepada makna itu. Itu dia. Itu maksud ilmu, ketibaan makna. Maknanya sama ada kita pergi kepada ilmu, atau ilmu itu ketiban kita. Maknanya kita itu diberikan rahmat kasih sayang Allah untuk kita diberikan kurniaan. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kepentingan selawat itu, kalau tidak selawat, kita bimbang, kita ni bukan saja tak mampu nak menafikan diri, mengisbat ilahi, tak mampu nak kenal diri, kenal Allah, tapi bahkan yang paling dibimbangi ialah ditimpa dengan penyakit sombong. Ini paling parah. Jadi kerja kita paling utama sekarang ni, hendaklah kita berada 24 jam di dalam selawat, supaya kita faham kalimah la ilaha illallah tu. Jadi dalam kereta bersama dengan anak-anak, berqasidah. Qasidah itu sebenarnya adalah sejenis selawat. Qasidah adalah sejenis selawat. Selawat. Jadi bila selawat itu penghulu bagi segala amal. Tanpa selawat, seluruh amalan kita tak diterima. Solat pun tak diterima tanpa selawat. Selawat adalah rukun. Selawat adalah kepala kereta api yang nak membawa segala zikir, segala amalan kita. Jadi bila tidak ada selawat, inilah yang terjadi kepada aliran-aliran yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiganya ialah, apa yang kita harus buat ialah kita tiru pejuang-pejuang yang dulu, iaitu persiapan. Persiapan yang paling utama ialah dalaman yang Ustaz sebut tadi, iaitu kenal diri. Kenal diri baru boleh kenal Allah, kenal Tuhan. Kenal diri, kenal Tuhan. Yang kedua, persiapan yang kedua ialah persiapan luar diri. Persiapan diri dulu, diri, lepas tu luar diri. Antaranya ialah kesihatan. Jaga kesihatan. Pasal kesemua pejuang-pejuang Allah dia jaga kesihatan dia. Stamina kena tinggi. Stamina kena tinggi. Nafas kena panjang. Kena pandai berenang, pandai panjat pokok. Boleh memanah. Jadi ini semua sunnah. Berenang, memanah, menunggang kuda. Jadi molek kita punya litar tu macam boleh naik kuda pusing. Sambil memanah ke apa. InsyaAllah. Jadi cukup 3 tu dulu lah. Kita buat dulu apa yang Allah bagi lintasan kepada kita. Saya cuba amal dululah apa yang Allah lintaskan kepada saya, untuk saya amalkan dulu, baru boleh cakap. Jadi saya pun belum mendapat amal apa yang saya cakap ni. Jadi maknanya saya pun dah terlajak cakap. Bila saya dapat amal apa yang saya cakap, barulah saya boleh layak untuk kongsi. Minta maaf semua atas segala kekurangan, segala kedhaifan saya. Mudah-mudahan sokmo-sokmo lah. Mari
ni kita berkeluarga. Cukuplah setakat tu dulu. Siapa pula? Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkongsian saya sedikit saja. Nak bagi tahulah. Belajar mengenal diri, mengenal Allah dengan ustaz ni, nak bagi tahu macam mana seronok, tenang, hebatnya kuasa Allah. Nak berbanding dengan saya dulu sampai sekarang ni jauh berbeza. Bila saya mengenal diri, mengenal Allah, saya dapat rasa hidup saya lagi tenang. Saya hanya nak pada Allah. Apa yang saya buat, saya ingat Allah. Allah bagi saya kekuatan. Contoh, perjalanan saya dari Bacok, dari Kelantan, nak mari ke Perlis, tanpa sebarang musibah. Tanpa masalah transport ke sini pun alhamdulillah lancar. Sebulan saya nak mari sini, tapi hati saya duduk sini dah. Seronoknya saya. Sebenarnya siapa tu? Allah sebenarnya. Allah gerak hati saya nak mari sini. Pertama kali saya mari ke Perlis, seronoknya ya Allah. Tambah-tambah lagi bertemu dengan ahli-ahli baru ni. Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Ustaz. Bimbing saya macam ni. Mengenal diri, mengenal Allah. Itulah. Saya pun tak tahu nak cakap ke apa, tak tahu. Alhamdulillah hari ni kita orang Kelantan hari ni boleh mari Perlis. Banyak rintangan. Bukan gitu. Tak boleh bukan gitu. Agama ni. Tak ada perkataan yang apa dah. Cuma alhamdulillah, syukur alhamdulillah hari ni. InsyaAllah dengan minta Allah Subhanahu Wa Taala, pendengar-pendengar YouTube, apabila dengar Ustaz Syram untuk bagi pencerahan tentang kenal diri, kenal Allah, minta Allah Ta'ala buka pintu taufik hidayah untuk kita sama-sama kan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang dia mengesahkan diri dia sendiri. Itu saja perkongsian asasnya. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ni
Alhamdulillah hari ni boleh pertama kali kenal tempat orang ni, boleh kenal tempat orang, masuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, saya dan sahabat-sahabat semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Seperli yang penuh berkah ini. Banyak rintangan sebelum sampai negeri ini, banyaklah rintangan yang kami hadapi. Alhamdulillah Allah permudahkan perjalanan kami dengan tanpa halangan apa-apa, terus sampai tempat yang tuju. Bila sampai di negeri ini, saya terkejut melihat pemandangan yang indah dan orang-orang Perlis ini ramah-ramah, baik-baiklah kan. Di sini banyak tempat yang indah yang saya lihat, seperti gua, air terjun, lepas tu suasana memang cantik lah. Dengan pemandangan yang indah itu, jangan kita melihat keindahan itu, kita perlu melihat siapa yang mencipta keindahan itu. Dengan itu saya berpendapat itulah jiwa yang merdeka, pandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan keindahan itu. Saya menyeru kepada sahabat-sahabat semua dan pendengar-pendengar YouTube, mari kita belajar kenal diri dengan Allah, dan kita amaliyahkan dalam setiap hari. Anda akan rasa betapa nikmatnya berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dan berkat kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehadiran kita di sini adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana bukan disebabkan apa-apa, tapi disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di sini, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Jadi itulah yang dikatakan ungkapan menyatakan tak lain mengalir tuju kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu wa taala.
menafikan keakuan diri kita. Apa yang dikatakan menafikan keakuan diri kita, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? La ilaha illallah. Itulah yang dikatakan kaitan, yang dikatakan ahsanu amala. Allah Ta'ala takkan lihat apa pun. Dan kalau semalam dengan nasyid bahagia kan, kita kaitan tajuk kita pada malam ni merdeka kan. Bahagia, kumpulan Qatrul Nada kan, anak kepada Allah Yarham Asy'ari Muhammad kan. Bahagia atau apa? Bahagia di hati kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa hati kita dengan Allah. Apa dia? Menghilangkan keakuan diri. Bahagialah kita. Sebab apa yang kita nampak sebenarnya semua lahiriah, dia kata. Lahiriah semua kan. Jadi mentauhidkan sesuatu, apa yang dikatakan lahiriah tu, itulah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mengesahkan, itulah betul yang dikatakan merdeka tu sebenarnya. Itu. Jadi kalau kita tak ada benda ni, kan, tak ada yang dikatakan mengenal diri, mengenal Allah ni, maknanya kita hidup dalam kepuraan. Macam Ustaz dekat sebelum ni, angan-angan. Dan kita, kehidupan kita ni adalah satu kepuraan, dia kata. Betul. Saya menelisik lirik lagu tu, saya tengok kan, penuh dengan dalamnya maksud. Jadi bahagiakan diri kita ni dengan Allah. Baru yang betul-betul yang kita ni dikatakan betul keluar daripada akuarium Yahudi tadi tu kan. Tadi saya tengok, kita pergi ke Gua Kelam tadi, saya melihat kepada sejarah Gua Kelam tadi. Seorang residen Inggeris yang meneroka Gua Kelam tu. Apa sebab residen Inggeris nak masuk Gua Kelam tu, nak sibuk-sibuk dengan tanah Melayu kita ni? Sebab apa? Macam Ustaz cakap cerita yang Ustaz cerita tadi kan. Sebab apa? Itulah sebab dia. Merdekakah kita? Kan? Merdekakah kita? Kan? Apa sebab? Kan? Jadi itulah, kalau saya tanya apa sebab tu, jawapan dah ada dekat tuan-tuan dan puan-puan dan pendengar YouTube sekali. Residen Inggeris menerokai Gua Kelam tu. Dia buat biji timah dan sebagainya. Tahun dah lama, saya tak ingat tahun bila tadi. Saya tengok dekat sejarah cerita dia tadi kan, sedikit. Jadi itulah, kita masih dijajah sebenarnya. Jadi kita kena keluarlah daripada akuarium Yahudi tu, berbalik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Mengenal diri, mengenal Allah. Apa dia? Menghilangkan, menafikan keakuan diri kita. Tak lain, kita nampak semua menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ni menyatakan yang pada yang satu. Yang satu ni menyatakan kepada yang banyak, tak lain mengesahkan Allah SWT. Dia tak lain. Itulah yang dikatakan bahagia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak kongsi satu kata-kata yang satu kata-kata yang saya dapat daripada seseorang lah. Dia kata macam mana? Ilmu yang tidak mengenal pencipta adalah sia-sia. Jadi kita kena faham secara mendalam apa yang dimaksudkan tu kan. Okey. Sekadar itu sahajalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala. Apa yang diucapkan oleh jemaah-jemaah kita, teman-teman kita semua tadi, semuanya daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi. Duduk dalam satu majlis yang sangat agung, dan tak ada yang lebih agung. Kerana kita duduk dalam ni cerita mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Bersyukur kita. Inilah saat-saat yang nanti bila kita berada di alam barzah, inilah saat-saat yang menguntungkan. Di mana kita akan berada juga di alam barzah di sisi Allah. Seperti mana kita duduk sini dalam majlis ni, kita rasakan Allah aja.
Begitulah nanti bila diwafatkan, nanti kita berada di alam barzah, kita tidak akan disepikan oleh Allah. Pasti akan kita ditenangkan oleh Allah SWT. Sebab dalam keadaan kita begini, jauh kita datang semata-mata tidak lain, tetap nak mengesakan Allah. Kita berpakat-pakat, sama-sama lah, kita ngajakkan lagi ke arah sama-sama mengesakan Allah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kuat prihatinnya kepada umatnya. Hingga kan umatnya belum lahir lagi, dia dah solatkan taubat untuk umat dia yang belum lahir lagi. Umat dia akan datang, Nabi dah buatkan solat taubat untuk sekiranya kalau umat dia mati dalam keadaan tak dapat menyebut lah, tak sempat bertaubat lah kata, Nabi SAW dah taubatkan dulu untuk umat. Jadi kita kena ada semangat prihatin yang kuat. Sebagaimana contoh yang jelas iaitu kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Kita ni bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kita ngajakkan juga mereka-mereka untuk ke arah sama-sama dengan kita mengesakan Allah. Perbanyakkan lagi itu nanti Allah yang akan memberikan hidayah, petunjuk pada kita lakukan apa yang diarahkan oleh Allah SWT. Seru manusia. Sebaik-baik perkataan tu mengajak manusia da'i ilallah, mengajak kenal kepada Allah, kembali kepada sebaik-baik. Ini Allah yang bagi tahu. Jadi cukuplah kita duduk di situ, insya-Allah. Kita ngajakkan lagi. Semangat untuk prihatin, untuk kesiankan orang lain tu kena kuat. Biarlah orang kata kita bercakap ni dia buat tak tahu dah bertahun dah. Tak apa, yang penting kita dapat bersyukur pada Allah, dapat mengucapkan perkataan yang ahsanah, maknanya baik untuk mengajak kepada Allah. Itu dia nak kembali kepada Allah ke tak kembali, itu urusan dia dengan Allah. Kita hanya tugas kita memberitakan berita gembira yang telah kita dapat. Apa berita gembira tu? Tak lain kita dapat mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Bersyukur pada jemaah-jemaah yang daripada jauh, dari Kelantan datang ke sini, insya-Allah akan Allah Subhanahu taala tu Maha mengetahui betapa susahnya rintangan yang kita nak atas ini, macam-macam lah. Allah sendiri yang akan membalasinya yang di sisi Allah terlebih baik, insya-Allah. Saya sudahi, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan dari keakuan diri. Saya minta maaf, wa'fu minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi.